Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita berehat sebentar sebelum kita meneruskan solat sunat tarawih untuk rakaat yang berikutnya. Sebagaimana yang kita tahu, ataupun sebagaimana yang kita sedia maklum, tarawih daripada perkataan istirahat. Istirahat maknanya rehat-rehat. Maka supaya tahu jangan berlagu masanya panjang sampai waktu subuh. Satu detik boleh rehat, satu detik boleh minum air, satu detik boleh sadar, kemudian nak sambung lagi boleh tarawih. Kadang-kadang ada setengah tempat tu kerja-kerja nak buat dulu habis sambung dengan masjid yang semayang 8. Tak cantik. Nak buat dulu tenang-tenang, nak buat 8 tenang-tenang. Dengan satu orang tak sempat nak ambil 8. Tarawih tenang-tenang. Tuan-tuan dan puan sekalian yang saya kasih sekalian, sebagaimana kita duduk dalam setiap bulan, ada benda-benda ataupun peristiwa yang kita ingat berlaku pada setiap bulan. Masyarakat kita bila masuk bulan Mei, diingat peristiwa 1 Mei, hari pekerja. Begitulah setiap bulan di kalangan rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Bila masuk setiap bulan, dia ada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam bulan tersebut. Sayangnya, ada sebahagian di kalangan kita yang bila masuk bulan Islam, dia tak tahu apa benda peristiwa yang berlaku dalam bulan Islam yang sepatutnya dia tahu. Kebetulan tuan-tuan, hari ini kita berada pada 10 Ramadan, pada 10 Jun, ya, tahun 2016, iaitu pertengahan bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan baca buku-buku sirah ataupun buku sejarah-sejarah Islam, kita akan bertemu sekitar 5 peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Ramadan. Selebihnya itu ada lagi lah. Antaranya dalam bulan Ramadan berlaku peperangan Badar, iaitu peperangan yang awal sekali berlaku dalam sejarah Nabi SAW dengan para sahabat selepas hijrah ke Madinah. Selepas daripada itu, peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan adalah pembukaan kota Mekah. Kemudian selepas daripada itu, peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini panjang dan sampai ke bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan adalah nuzul Quran turun 17 Ramadan. Dan juga peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan adalah peristiwa peperangan Ain Jalut yang berlaku selepas Nabi SAW wafat. Dan banyak lagi peristiwa sejarah yang penting dalam berlaku dalam bulan Ramadan. Antaranya yang terdekat dengan tuan-tuan, iaitu sekitar tahun 60-an dan 70-an dulu, iaitu perang Arab Israel, berlaku juga dalam bulan Ramadan. Pada malam ini saya berhajat untuk mengambil masa sekejap untuk berkongsi dengan tuan-tuan peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, Nabi SAW ni asalnya orang Mekah, lahir Mekah, membesar daripada kecil sehingga dewasa di Mekah. Kemudian bila Allah Ta'ala pilih jadi Rasul pada umur 40, berdakwah secara rahsia, kemudian berdakwah pelan-pelan, tekanan kezaliman makin dahsyat, maka Allah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, selepas Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, daripada umur 40 jadi Rasul sehinggalah penghujung umur 52. Kemudian penghujung umur 52 Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, tahun yang Nabi berhijrah ke Madinah itu kita sebut sebagai tahun 1 Hijrah. Sehingga Nabi wafat di Madinah pada tahun ke-11 Hijrah. Tuan-tuan, bila Nabi duduk di Mekah daripada umur 40 sampai umur 52, syariat yang Allah Ta'ala turunkan tak berat, ringan-ringan. Antaranya perkara berkaitan dengan akidah itu dulu, kemudian sembahyang, kemudian soal akhlak, seperti itu, benda ringan-ringan. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, baru Allah Ta'ala turunkan syariat-syariat yang berat. Antaranya kewajipan puasa. Puasa Allah Ta'ala turunkan waktu Nabi berhijrah ke Madinah. Zakat, haji,
jihad, angkat senjata. Ini syariat-syariat yang turun di Madinah bila orang Islam sudah mempunyai kekuatan yang besar. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah yang kita sebut sebagai tahun 1 hijrah, Allah belum syariatkan kewajipan perang. Masuk tahun kedua hijrah baru Allah Ta'ala wajibkan kewajipan perang, iaitu perang Badar yang pertama dalam Islam. 317 para sahabat berhadapan dengan 1000 musyrikin. Selepas daripada itu, susulan-susulan peperangan demi peperangan berlaku. Dalam tempoh Nabi berhijrah ke Madinah, sampailah Nabi wafat tahun ke-11 hijrah, sekitar 10-11 tahun itu. Berapa peperangan yang berlaku? Peperangan yang berlaku dalam tempoh itu sebanyak 70 peperangan. Daripada 70 peperangan itu, ulama bahagikan kepada dua. Mana-mana peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW, istilahnya dalam bahasa Arab disebut sebagai ghuzwah. Dan mana-mana peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi, Nabi lantik mana-mana sahabat jadi panglima perang, istilahnya dalam bahasa Arab sariyah. Jadi berapa jumlah ghuzwah yang Nabi pimpin? Ghuzwah yang Nabi pimpin sebanyak 27. Dan daripada 27 itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebanyak 11. Selebihnya adalah syariah, peperangan-peperangan kecil yang dipimpin oleh para sahabat. Antaranya adalah pembukaan kota Mekah, dipimpin oleh Nabi SAW. Nabi asalnya Mekah, hijrah ke Madinah. Lepas hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi balik semua ke Mekah. Bebaskan rakyat Mekah daripada kezaliman, bebaskan rakyat Mekah daripada syirik kepada Allah, ajak penduduk Mekah masuk Islam. Bagaimana Nabi balik semua ke Mekah? Bagaimana berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah? Dia berlaku pada tahun ke-6 hijrah, waktu Nabi duduk di Madinah. Tahun ke-6 hijrah, satu hari Nabi SAW didatangi mimpi. Mimpi yang dia? Mimpi Nabi masuk ke Mekah melaksanakan ibadat umrah. Nabi mimpi bercukur, pakai pakaian ihram apa semua kan. Bila Nabi mimpi, maka Nabi maklumkan kepada para sahabat, bermimpi masuk ke Mekah menunaikan ibadat umrah, siap tawaf keliling Kaabah kan, pakai pakaian orang yang buat ibadat waktu itu. Bila Nabi sampaikan kepada para sahabat, maka sebahagian di kalangan para sahabat berkokoh-kokoh semangat nak ikut Nabi balik ke Mekah buat ibadat umrah. Jumlah mereka sekitar 1,500 orang. Bila Nabi bersiap dengan para sahabat nak pergi ke Mekah, nak buat ibadat umrah, Nabi maklumkan kepada para sahabat, kita pergi ke Mekah nak buat ibadat umrah, bukan nak pergi perang. Bukan nak pergi perang. Bermakna persiapan yang kena bawa, peralatan yang kena bawa hanya pedang bersarung sahaja. Kalau nak pergi perang tak bawa pedang sarung, baju besi lagi hemat. Bila sebut pedang sarung ni maknanya peralatan ataupun senjata biasa yang digunakan di padang pasir untuk keselamatan. Itu sahaja. Bila Nabi bertolak keluar daripada Mekah, pemimpin Mekah dapat makluman Nabi nak masuk ke Mekah. Lalu mereka bermesyuarat ambil keputusan, kita kena halang Nabi masuk ke Mekah. Kita tak nak Nabi dengan para sahabat dia masuk ke Mekah, dia akan tawan dan mengurus urusan kita. Kita tak nak. Padahal Nabi maklum dah, aku datang ke Mekah nak buat ibadat umrah, lalu tu balik lah. Pemimpin Mekah dah nak halang juga Nabi masuk. Akhirnya berlaku rundingan di antara pemimpin Mekah dan juga pihak Nabi SAW. Rundingan gagal. Berunding tak selesai. Mereka hantar wakil dan Nabi pun hantar wakil. Siapa wakil Nabi? Wakil Nabi adalah Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga selepas Nabi wafat. Uthman jadi wakil, berunding dengan pemimpin Mekah. Takdir Allah, Uthman bin Affan ni waktu dia pergi berunding, dia balik semula pergi jumpa Nabi, balik semula menghadapkan Nabi tu lewat. Bila dia balik menghadap Nabi ni lewat, maka tersebar cerita di kalangan para sahabat, apa dia? Sayyidina Uthman tertangkap dan dia dibunuh. Jadi bila tersebar cerita Sayyidina Uthman ditangkap dan dibunuh, para sahabat berikrar depan Nabi, kami takkan balik semula ke Madinah. Takkan balik semula ke Madinah selagi mana kita tidak dapat bela, tuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman. Semua ikrar depan Nabi. Padahal Sayyidina Uthman bukan kena tangkap pun. Dia ada hal, satu masalah yang menyebabkan dia lewat balik. Jadi bila pemimpin Mekah tahu para sahabat berikrar bersama dengan Nabi ini untuk pertahankan Sayyidina Uthman, maka pemimpin Mekah terpaksa bersyuarat sekali lagi. Kenapa? Bimbang, ni bahaya ni.
Kalau para sahabat dan ikrar dengan Nabi nak pertahankan Sayyidina Osman ni bahaya, masalah besar bagi kita. Sekarang kita kena buat rundingan, kena buat perjanjian. Pemimpin Mekah ketika itu adalah Abu Sufyan, Abu Jahal. Abu Jahal akidah dalam perang pertama dulu, perang Badar, lama dah dia mati. Sekarang yang pimpin Mekah adalah Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan datang jumpa Nabi, minta kita buat perjanjian. Kita buat perjanjian. Tahun ke-6 Hijrah itu, perjanjian itu dibuat, dinamakan sebagai perjanjian Hudaibiyah. Di satu tempat bernama Hudaibiyah. Buat perjanjian. Sayyidina Ali tulis isi kandungan perjanjian itu. Masing-masing pemimpin Mekah, Nabi tanda tangan perjanjian. Isi kandungan perjanjian itu nampak agak berat sebelah, tapi Nabi setuju, Nabi tanda tangan. Yang menyebabkan sahabat rasa sebersama, rasa gelisah, kenapa Nabi buat tindakan seperti ini, walaupun isi kandungan itu nampak macam tak menguntungkan orang Islam. Nabi teruskan juga, dan akhirnya tindakan Nabi itu memberi kesan yang cukup besar kepada perkembangan Islam selepas itu. Antaranya isi kandungan perjanjian Hudaibiyah itu, pemimpin Mekah letakkan syarat. Apa dia? Tahun ini kamu tak boleh masuk ke Mekah, kamu kena balik. Kamu nak datang sebelum buat ibadat, datang tahun. Nabi setuju. Para sahabat naik angin, dah datang daripada jauh, dah kena balik semula. Dibenarkan duduk di Mekah 3 hari saja, kemudian balik. Nak datang buat ibadat Allah, tunggu tahun depan. Nabi setuju. Kemudian apa lagi isi kandungan perjanjian Hudaibiyah? Genjatan senjata di antara kerajaan Mekah dengan kerajaan Madinah selama 10 tahun. Kita tak boleh kelar, senjata tetap. Nabi setuju. Antara perjanjian isi kandungan perjanjian Hudaibiyah apa dia? Mana-mana kabilah Arab di semenanjung Arab ketika itu, mana-mana kabilah puak-puak Arab yang nak bekerja sama dengan kerajaan Mekah, bersekutu dengan kerajaan Mekah, sila. Dan mana-mana kabilah-kabilah Arab yang nak cari perlindungan, nak bersekutu dengan kerajaan Madinah, Nabi dengan para sahabat, sila. Maka ada 2 kabilah yang nak terlibat, iaitu kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuzar. Kabilah Bani Bakar ambil keputusan, kami nak bersekutu dengan kerajaan Mekah, pimpinan Abu Sufyan. Kabilah Bani Khuzar ambil keputusan, kami nak bergabung dengan kerajaan Madinah, bersekutu dengan kerajaan Madinah. Baik, Nabi setuju. Artinya apa dia? Bila kabilah bergabung, bersekutu dengan mana-mana pihak, jangan ada mana-mana kabilah berperang sesama mereka. Cari pasal dengan kabilah itu bermakna cari pasal dengan kerajaan Mekah. Bani Bakar diserang Bani Khuzar bermakna cari pasal dengan kerajaan Madinah. Maka ni kena jaga dia. Baik, setuju. Dan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang keempat dia, mana-mana orang Mekah yang melarikan diri pergi ke Madinah, sama ada melarikan diri ataupun pergi dengan kebenaran wali mereka, ibu bapa mereka, pergi ke Madinah jumpa Nabi, maka kerajaan Madinah kena pulangkan mereka semua Mekah. Tapi mana-mana orang Madinah yang pergi ke Mekah, kerajaan Mekah tidak perlu memulangkan mereka semua. Isi kandungan ini nampak berat sebelah, tapi Nabi kata tak apa, setuju, turunkan tangan. Di atas surat itu, surat perjanjian itu dituliskan Bismillahirrahmanirrahim daripada Muhammad Rasulullah. Tulis nama Nabi Muhammad Rasulullah, Bismillah. Pemimpin Mekah kata Bismillah tak nak, padahal Sayyidina Ali pun padahal. Rasulullah kami tak nak, padahal Sayyidina Ali tak nak, padahal. Sampai Rasulullah pun kena padahal, akhirnya Nabi padahal sendiri. Maka tinggallah di atas isi kandungan perjanjian itu hanya nama Muhammad bin Abdullah sahaja. 7. Dan Nabi pun balik. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Masuk tahun ke-8 Hijrah, inilah ruang yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi dan para sahabat untuk masuk ke Mekah. Apa dia? Tahun ke-8 Hijrah, kabilah Bani Bakar yang bersekutu dengan kerajaan Mekah khianat kepada perjanjian ini. Apa dia? Mereka ni kebetulan bergaduh dengan kabilah Bani Khuzar ni. Ada cerita bergaduh ratusan tahun dahulu, zaman tok nenek moyang dulu. Maka kesempatan tengah musim genjatan senjata ni berlaku, senyap semuanya. Ni sedap ni kalau kita nak pergi serang kampung orang ni. Maka kabilah Bani Bakar yang bersekutu dengan kerajaan Mekah tadi pergi serang kampung Bani Khuzar yang bersekutu dengan kerajaan Madinah. Dan beberapa orang, sekitar 20 orang penduduk kampung Bani Khuzar mati. Lalu pemimpin kabilah Bani Khuzar pergi jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi. Bila mengadu kepada Nabi, Nabi maklumkan kepada para sahabat, sekaranglah masanya kita masuk ke Mekah. Kerana dia perjanjian sudah terbatal, syarat perjanjian sudah terbatal. Mereka mulakan khianat ini. Apa dia? Sekutu kerajaan Mekah khianat. Dibunuh orang kampung sekutu kita Bani Khuzar. Kebetulan apa pula yang berlaku?
Ada juga orang-orang Mekah yang pergi bantu pula Bani Bakar, sediakan senjata untuk pergi serang kampung Bani Khuza'ah. Bila Nabi SAW ambil keputusan seperti itu, Nabi ini bila nak pergi perang, dia terbagi kepada dulu. Ada kalanya perang Nabi maklumkan awal kepada para sahabat tempat mana kita nak pergi dan siapa sasaran kita. Dan ada kalanya peperangan-peperangan tertentu yang Nabi maklumkan sangat lewat. Beberapa hari sebelum pergi baru Nabi maklumkan tempat mana nak pergi. Sekarang bersiap je dulu, supaya dia maklumat ataupun strategi peperangan tak cepat sampai kepada orang Mekah. Nabi nak orang Mekah tak bersedia. Kalau mereka bersedia, akan berlaku pertempuran di tanah haram. Darah banyak akan tertumpah di tanah haram. Nabi nak elakkan. Jadi dah minit baru Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kita akan masuk ke Mekah. Jangan bagi tahu awal. Baik, bila bagi tahu awal, penduduk Mekah akan bersiap sedia. Bila bersiap sedia akan berlaku pertempuran. Kita nak elakkan berlaku pertempuran. Kita nak masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Nak masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Baik, tuan-tuan, bila Nabi SAW bersiap dengan para sahabat, ya, ada seorang sahabat Nabi buat silap. Siapa dia? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni dia buat silap. Apa silap dia buat? Bila dia dapat makluman, dia ni pun duduk Madinah bersama dengan Nabi juga, sahabat Nabi juga. Bila dia dapat makluman Nabi nak masuk ke Mekah, bersiap ni bersiap kerana nak masuk ke Mekah, dia kebetulan ada mak, kakak dan beberapa orang adik-beradik dia yang masih duduk di Mekah. Saya tak pasti masuk Islam ataupun tak, duduk di Mekah. Jadi dia ni dalam hati duduk timbul perasaan, nanti kalau berlaku peperangan, habis adik-beradik aku ni nanya nanti, kacau. Maka dia pun cepat-cepat tulis surat, hantar kepada adik-beradik dia yang duduk di Mekah tu, maklum tentang tentera Islam daripada Madinah nak masuk ke Mekah. Dan surat juga diberi kepada pemimpin Mekah, maklumkan supaya pun tolong lindungi keluarga tu kalau jadi apa-apa nanti. Ni Hatib bin Abi Balta'ah punya silap. Wahyu Allah turun pada Nabi cepat. Maka Nabi pun arahkan Sayyidina Ali dan seorang lagi sahabat, kalau tak silap saya Zubair bin Awam, supaya kejar orang yang bawa surat. Hatib bin Abi Balta'ah kirimkan surat ini kepada seorang perempuan yang kebetulan dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Maka Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang bawa kuda hebat, kejar perempuan ini sampai keluar Padang Pasir, jumpa. Bila jumpa minta surat, dia tak nak bagi. Sampai berkali-kali Sayyidina Ali kata, kamu tak bagi, aku tanggalkan pakaian kamu. Ni ada lagi tak silap, aku telanjarkan kamu. Kubur dia. Akhirnya dia pun bagi, dia minta Sayyidina Ali pusing menghadap ke lain. Dia pun buka penutup kepala dia, kain tutup kepala dia, dan dia pun keluarkan surat yang dia dalam sanggup kepada dia. Maka cepat-cepat Sayyidina Ali ambil surat ni, bawa balik semula ke Madinah, tunjuk pada Nabi. Dan Nabi pun panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, kenapa buat macam ni? Kenapa kamu buat macam ni? Maka Hatib bin Abi Balta'ah tersebut pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, jangan terburu-buru untuk hukum aku. Aku ni masih beriman pada Allah, aku masih beriman pada Rasul. Aku ni orang asal Mekah. Adik-adik aku di Mekah ni, dia tidak ada keturunan. Tak ada keturunan, tak ada keluarga besar di Mekah. Memang sebatas tahu keluarga tu je lah yang aku ada. Aku ni hantar surat ke Mekah ni kerana nak ambil hati pemimpin Mekah lah, supaya jadi apa-apa tolong jaga keluarga tu. Tu je niat aku, bukan nak bocor rahsia tu. Tapi benda tu tetap tersilap. Niat dia seperti itu, nak jaga keluarga dia, takut jadi apa-apa bila perlu peperangan ni. Baik, Sayyidina Umar kebetulan duduk tepi Nabi. Sayyidina Umar naik angin. Sayyidina Umar sebut pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal ini orang munafik. Izinkan aku penggal ini Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi terus tegur Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah orang yang terlibat dalam perang Badar, perang yang pertama dalam Islam. Orang yang terlibat dalam perang Badar, Allah beri kelebihan kepada mereka. Allah ampunkan dosa mereka yang lalu dan dosa mereka yang akan datang. Wahai Hatib, buatlah apa benda yang kamu buat, kerana Allah ampunkan dosa kamu. Sayyidina Umar menangis kerana dia tahu Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang yang pernah bersusah payah dengan Nabi dalam perang pertama dalam Islam, iaitu perang yang menentukan masa depan Islam, perang Badar. Dan dia di antara orang yang awal terlibat susah payah. Maka bila dia buat silap, Allah ampunkan kesalahan. Nabi bersiap nak masuk ke Mekah. Bila Nabi bersiap nak masuk ke Mekah, Abu Sufyan tahu. Bila Abu Sufyan tahu mereka mesyuarat sama pemimpin Mekah, dia ambil keputusan, Abu Sufyan, kamu kena pergi ke Madinah. Kamu kena pergi ke Madinah, jumpa Nabi, berunding, buat perjanjian baru.
perjanjian tak itu dah terbatal, kamu pergi jumpa Nabi, ajak buat perjanjian baru. Kalau tak nanya gitu. Abu Sufyan pun tahu kabilah Bani Bakar ni diserang kampung Bani Khuza'ah. Kebetulan ada pula orang Mekah pergi tolong pula Bani Bakar ni. Abu Sufyan pun gelisah. Akhirnya pemimpin Mekah arahkan Abu Sufyan sebagai ketua pergi jumpa Nabi di Madinah, buat perjanjian baru. Perjanjian baru kena buat. Hari itu dah terbatal, buat perjanjian baru. Abu Sufyan cepat-cepat pergi ke Madinah jumpa Nabi. Nabi tak layan. Jumpa Sayyidina Umar supaya pujuk Nabi. Sayyidina Umar tak nak. Jumpa Abu Bakar supaya tolong pujuk Nabi. Abu Bakar kata tak nak. Jumpa Sayyidina Ali supaya pujuk Nabi. Sayyidina Ali kata aku tak nak. Abu Sufyan balik sebelum Mekah. Bila Abu Sufyan balik sebelum Mekah, Nabi bergerak dengan para sahabat 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah nak masuk ke Mekah. Pembukaan ke Mekah. Dalam perjalanan Nabi nak masuk ke Mekah, jumpa sekali lagi Abu Sufyan berjalan. Akhirnya tentera Islam tangkap Abu Sufyan, dan Abu Sufyan pun akur, mengalah, dan dia memeluk Islam. Dalam perjalanan nak masuk ke Mekah pula, jumpa dengan pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Pakcik Nabi saya selalu sebut dalam sirah, ngaji dengan kuliah sirah, saya selalu sebut ada 4 orang pakcik Nabi yang kenal, dalam Nabi kenal. Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam awal lagi di Mekah dulu. Abu Talib tak masuk Islam, banyak tolong Nabi. Abu Lahab tak masuk Islam, dan lawan Nabi. Ini 4 dalam Nabi kenal. Dalam perjalanan nak masuk Mekah, jumpa Abbas dengan keluarga dia. Rupanya dia dari Mekah nak pergi ke Madinah, nak jumpa Nabi, nak masuk Islam. Maka kebetulan jumpa tengah jalan, masuk Islam. Abbas pun bagi cadangan kepada Nabi. Abbas bila dia tahu Abu Sufyan kena tangkap dan Abu Sufyan memeluk Islam, maka Abbas pun beri nasihat kepada Nabi. Abbas pun kepada Nabi, Abu Sufyan dia ni seorang pemimpin Mekah yang gila nama. Suka kemasyhuran, suka kemegahan. Dia ni suka kalau orang sebut nama dia, dia suka sangat. Wahai Rasulullah, kamu kena bagi sesuatu benda yang menyebabkan dia rasa dia bangga, dihargai. Maka Nabi pun sebut dia, siapa yang orang Mekah nanti berlindung dalam rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Itu cara Nabi nak ambil hati Abu Sufyan, kan? Bila masuk Mekah, Nabi arahkan para sahabat buat 5 kumpulan. Nabi pegang 1 kumpulan, Khalid Al-Walid, Zubair bin Awam, dan ada lagi 2 kumpulan. Masuk Mekah daripada 5 pintu. Semua 5 pintu ni Nabi tak benarkan angkat senjata, kecuali bila diserang baru kami balas dengan serangan. Semua 5 kumpulan ni selamat, kecuali kumpulan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Diserang dan 2 orang sahabat gugur syahid. Bila berjaya masuk ke Mekah, Nabi buat maklumat, ya, siapa-siapa yang nak selamat masuk dalam rumah mereka kunci pintu. Siapa-siapa yang nak selamat pergi duduk dalam masjid. Dan siapa-siapa yang nak selamat pergi masuk rumah Abu Sufyan. Siapa nak selamat pergi duduk rumah Abu Sufyan. Tapi ada 9 nama yang hari ini mereka tidak akan selamat. 9 nama ni akan dibunuh pada hari ini. Mereka ni sangat melampau kejahatan mereka terhadap Islam waktu Nabi duduk di Mekah. Penghinaan mereka kepada Nabi dan para sahabat cukup melampau. 9 orang ni Nabi senarai, yang ni tak selamat. Nabi masuk ke Mekah, syukurnya kepada Allah tidak berlaku peperangan. Pembukaan kota Mekah dalam keadaan cukup aman. Tunduk tawaduknya pada Nabi, syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Nabi tundukkan sampai dahi Nabi ni hampir-hampir cium pelana tempat latih kuda atas belakang kuda. Tunduk dan sampai parah tu. Lepas Nabi berjaya masuk, Nabi tawaf keliling Kaabah beberapa kali. Kemudian Nabi masuk ke dalam Kaabah. Nabi buat semua gambar-gambar yang duduk dalam Kaabah. Antara gambar-gambar yang dibuat dalam Kaabah, gambar Nabi Ibrahim, gambar Nabi Ismail, yang direka-reka oleh orang-orang jahiliyah. Nabi buat. Kemudian Nabi salat sunat 2 rakaat dalam Kaabah. Kemudian Nabi keluar dari Kaabah dan dia runtuhkan 360 berhala yang duduk di keliling Kaabah menggunakan busur panah Nabi. Nabi tolak dan jatuh 360 berhala. Kemudian Nabi diri depan Kaabah. Nabi berucap, wahai sekalian orang Quraisy, tidak ada Tuhan lain selain Allah, dan tidak ada lagi syirik kepada-Nya. Tidak ada lagi syirik kepada-Nya. Hari ini Allah Ta'ala runtuhkan kesombongan kamu, kekaguman kamu, fanatik kamu kepada agama nenek moyang kamu, pegangan agama nenek moyang kamu, hari ini terhapus. Wahai sekalian penduduk Mekah, kamu rasa hari ini apa benda yang aku nak buat kepada kamu? Hari ini kamu rasa apa benda tindakan yang aku nak buat kepada kamu, wahai penduduk Mekah? Maka orang-orang Mekah yang sembunyi dalam rumah menyuruh semua ni, sebut pada Nabi, kamu wahai Muhammad, kamu orang yang mulia, kamu orang baik, maka kamu pun akan hukum kami dengan hukuman-hukuman yang baik. Dia nak jaga keselamatan.
Kamu orang baik, kamu anak saudara keluarga yang baik, mesti kamu akan jatuhkan hukuman yang baik pada kamu. Nabi kata ya, aku akan jawab kepada kamu sebagaimana Nabi Yusuf telah jawab kepada adik-beradik dia dulu. Dulu Nabi Yusuf telah kena buang dalam perigi oleh adik-beradik dia. Nabi Yaqub sayang sangat pada anak di Nabi Yusuf, menyebabkan adik-beradik lain tunggu berhenti. Akhirnya bawa Nabi Yusuf buang dalam perigi. Kagak baju balik bagi tahu kepada Nabi Yaqub, Yusuf kena makan dengan serigala. Akhirnya selamat Nabi Yusuf dalam perigi, jadi hamba, kemudian kerja dengan pihak istana, kemudian diangkat menjadi raja Mesir. Beberapa tahun kemudian adik-beradik dia datang sebelum ke bandar Mesir, jumpa Nabi Yusuf minta maaf. Kata Nabi Yusuf, hari ini tidak ada kehinaan, tidak ada pencelaan lagi, dan aku lupakan kesalahan yang kamu buat. Maka Nabi Muhammad di depan Kaabah, Nabi maklum kepada penduduk Mekah, aku jawab kepada kamu wahai orang Mekah sebagaimana Nabi Yusuf pernah jawab kepada adik-beradik dia dulu. Aku lupa kesalahan kamu. Hari itulah seluruh penduduk Mekah istimewa masuk Islam kepada Nabi SAW. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah, waktu itu kamu tengok seluruh manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Waktu itu kamu kena bertasbih puji Tuhan kamu, minta ampun pada dia menerima taubat. Akhirnya Nabi diri di atas bukit Safa, penduduk Mekah duduk keliling Nabi ikrar dan minta setia bersama dengan Nabi, bersama dengan Islam. Dan Nabi pun arahkan Sayyidina Bilal naik di atas kapal melakukan azan kali pertama di kota Mekah. Sebab tu hari ini muazzin, orang yang azan tu kita pun panggil itu Bilal. Kenapa? Dia pula tadi tu kepada Bilal. Kan? Atau tu habis sebenarnya nama dia tu meraihkan, memuliakan dia orang pertama melakukan azan Bilal. Bilal. Baik tuan-tuan. Ini sebentar lalu cerita tentang peristiwa Mekah kota Mekah. Apa yang saya sebut kepada tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan ini, kita ni Allah Ta'ala pilih jadi umat Nabi SAW. Kisah susah payah itu cukup banyak. Kisah perjalanan susah payah kerja dakwah orang terdahulu daripada kita itu cukup payah. Maka bersyukurlah Allah Ta'ala pilih kita sampai ke bulan Ramadan pada tahun ini masih menjadi seorang Muslim yang yakin dengan kebaikan pada agama. Maka sebab itu tuan-tuan, Ramadan yang kita bertemu pada tahun ini, tahun 1437 Hijrah, perbaiki kesilapan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam bulan Ramadan tahun lalu supaya tidak berlaku lagi dalam bulan Ramadan pada tahun. Sekiranya tidak, maka kita termasuklah dalam mereka yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laisa lahu ila al-jawm wal ataf. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa, mereka tak dapat apa pun dari berpuasa melainkan lapar dan dahaga. Dan dalam hadis yang lain Nabi peringatkan, Nabi kata dia, siapa yang berpuasa tapi lidahnya masih tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, keji dan ucap, maka Allah tidak perlukan langsung untuk dia berlapar dan dahaga. Allah tak perlu. Allah tidak memerlukan dia berlapar dan dahaga. Sekiranya dia berpuasa tapi mulutnya masih cakap benda kotor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan, kesabaran kepada kita untuk melaksanakan ibadat puasa pada tahun ini sebaik mungkin insyaAllah. Dan kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang berikut insyaAllah. Puasa dulu yang disampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat dan kebaikan kepada kita insyaAllah. Itu arti dari sebuah argumen. Di luar sana saya bawa satu buku yang dikarang oleh abang saya sendiri waktu dia belajar di Syria beberapa bulan sebelum berlaku konflik di Syria. Bagaimana kehidupan kesusahan orang Syria yang sebelum berlaku peperangan baik di masyarakat yang sampai berlaku konflik ini ada di luar tu. Harga di Kedai, harga 23. Malam ini saya nak jual kepada tuan-tuan dengan harga yang murah saja RM5. Ada beberapa di luar tu boleh dapatkan. Dan lain-lain ada minuman yang lain tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.